Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini 23 Ramadan 1443 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura, surah yang ke-42, juzuk yang ke-25. Ayat yang kita akan baca pada kali ini ayat 16, 17 dan 18. 3 ayat saja. Tajuk yang kita bincangnya adalah Allah Ta'ala nyatakan kebatilan hujah puak-puak kafir. Dia berhujah dengan hujah yang tidak mantap. Hujah ikut hawa nafsu, hujah yang tak boleh nak pakai tali hujah. Isu yang kedua, Allah turunkan Quran sebagai garis panduan dan raca timbangan benar atau salah. Kemudian Allah SWT nyatakan sifat orang mukmin, musyfiqun, sentiasa rasa cemas, rasa takut, rasa gerun kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni rasa takut. Takut juga, takut nak pergi dalam kubur. Pasal apa? Sebab duduk sorang. Lah. Dunia kubur bukan dunia macam atas darat, atas bumi. Kita duduk seorang ke, kita duduk berapa orang ke, tak ada harga, ramai-ramai. Yang ada harganya kita pergi dengan hati sejahtera ke tidak. Kalau kita masuk kubur, hati kita duduk sakit hati ke orang, duduk berdengki ke orang, duduk mengata ke orang, maka kita akan kecundang dalam perjalanan hidup kita, perjalanan kita ke akhirat. Jadi inilah kita belajar. Tujuan kita tadabbur Quran, tujuan kita belajar ni para jemaah sekalian, untuk apa? Untuk nak betulkan hati kita supaya kita dapat bertemu dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera. Baik, kita sambung ayat kita. Bermula ayat 16. Bagi jemaah yang ada pimpinan, Ar-Rahman Jawi, muka surat 1057. 1057. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Balik semula kepada ayat 16. Kita pergi kepada tafsir ayat. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ
yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu hujjatuhum dahidah. Dan orang-orang yang berhujah menyangkal dan membantah tentang kebenaran agama Allah sesudah disambut dan diterima agamanya itu, bantahan dan tuduhan palsu mereka itu sia-sia belaka di sisi Tuhan mereka. Mana bantahan yang tidak ada bantah? Bantahan yang tidak ada bantah. Tengok nota di bawah, dia kata, tatkala kaum ini dipanggil munasabah al-ayah. Tatkala kaum kafir melihat agama Islam berkembang luas dalam kalangan umat manusia, tampillah mereka melemparkan tuduhan-tuduhan palsu terhadap kebenaran Islam. Tetapi angkara mereka yang demikian sia-sia kesudahannya. Jadi dalam ayat yang lepas, ayat 15, tak lepas lagi ni, ayat semalam, ayat 15. Allah kata apa? La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada lagi hujah di antara kita denganmu. Mana kita berlawan apa tak jadi dah. Kamu kerah kepala, kita tetap dengan pendirian kita. Maknanya ayat ini Allah menyatakan bahawa puak-puak kafir itu berhujah dengan hujah yang batil, hujah yang palsu. Dan keraguan yang ditimbul itu keraguan yang tidak terpakai. Setelah mereka, orang-orang Islam itu menerima Islam, puak-puak kafir ini mari nak attack, mari nak cuba mengganggu gugat, kata orang. Mari cuba nak kacau orang Islam. Mari masuk Islam, betul ke tidak Muhammad tu. Jadi macam-macam dia buat supaya apa? Supaya orang Islam ni goyah. Orang Islam jadi terumbang-ambing. Jadi tak apa kuat semangat. Itu orang baru-barulah tu. Maka Allah kata walladzina yujadilun. Orang-orang yang berhujah, menyangkal dan membantah tentang kebenaran agama Islam yang mereka anuti itu, siapakah golongan itu? Tanda pelajar. Ada ulama tafsir kata mereka iaitulah Yahudi. Yahudi mari. Puak-puak Mekah. Ataupun orang Mekah pergi jumpa Yahudi di Madinah. Mari tanya-tanya khabar. Yahudi kata, puak-puak Quraisy, kitab kami turun daripada kitab Muhammad lagi. Nabi kami sebelum daripada Nabi kamu. Maka kami lebih baik daripada kamu sebab kita orang dulu. Dalam istilah orang Melayu ni, Yahudi kata, kami ni makan garam dulu daripada kamu. Ibarat gitulah, dia tak main garam buat dia. Jadi Yahudi kata kita makan garam dulu. Jadi kamu kekalah dengan jahiliahmu tu. Tak usah ikut Muhammad. Ini dia panggil penasihat yang jahat. Patutnya dia tahu benarnya dakwah Nabi SAW. Sepatutnya mereka yang beri nasihat supaya orang Islam ni beriman, orang-orang Mekah terima dakwah Nabi, tapi dia tahu, dia sekat. Ini dia panggil jahatnya puak-puak kafir, puak-puak Yahudi. Mengikut dalam tafsir ayat ini, ada yang mengatakan bukan saja Yahudi, semua jenis kafir lah. Tu hak ni baik. Wa mimman zahaba ila annal murada al musyrikun. Puak kafir semua sekali. Tak kira Yahudi ke, Nasara ke, gapo dia ke, asal kau kafir lah puak dia tu. Maka mereka cuba mari attack, menyerang, menimbulkan keraguan kepada orang Islam yang masuk Islam untuk apa? Supaya liyarudduhum ilal kufri ba'dal iman. Dia cuba nak murtadkan balik orang Islam ni, tinggal balik. Apa agama Muhammad ni agama tak betul? Itu dia cuba. Dia cuba nak mengganggu. Adakah dia berjaya? Jawabnya tidak berjaya. Mereka tak akan berjaya. Dia mari berhujah macam-macam lah. Dia kata macam mana Tuhan satu. Daripada tok nenek kita dulu Tuhan banyak-banyak. Aja'alal alihata ilahat. Semalam kita dah bincang kan. Tuhan banyak-banyak jadi satu. Apa Muhammad ni punya main cerita dongeng ni? Jadi dia mari sebut pula
ni sekali panggil Tuhan Allah, sekali panggil Ar-Rahman, berapa Tuhan mu ada? Tengok dia main. Orang sekarang ni pun ada juga. Bila Allah Ta'ala sebut nahnu qasamna, kami yang menjadikan, dia kata kalau kami menunjukkan ramai. Mana ada Tuhan satu? Kita dengar pun orang dhi'afin nufus, orang yang mempunyai hati lemah, dia termakailah benda lagu tu. Dia masuklah dalam kepala dia. Tuhan sendiri kata nahnu. Orang belajar bahasa Arab ni, ana, saya. Nahnu, kami. Dah kami mana ada seorang. Dia tak belajar pun ilmu balaghah, ilmu biasa kan orang besar-besar dia guna kami. Ini kami. Dia tak kata dia saya, dia kata kami. Maknanya itu dia panggil bahasa al-mu'azzimu nafsahu. Maka mereka cuba mari nak attack orang Islam. Setelah mereka Islam, supaya mereka ni jadi murtad, meninggalkan agama, lari semula kepada agama tok nenek dia. Dia kata itulah permainan puak-puak kafir. Sekarang ni pun kuat juga ni. Dia panggil golongan orientalis. Ni kena tanda. Satu kumpulan bahasa Arab dia panggil mustashriqun ataupun mustashriqin. Puak-puak orientalis. Orientalis ni orang putih yang mengkaji Islam. Tak kira lah dia tu duduk di barat ke, duduk mana ke, duduk Jepun ke. Yang penting orang putih yang mengkaji Islam, dia cuba nak menimbulkan keraguan. Ada juga anak-anak orang putih, anak-anak Melayu, bukan orang putih pun. Dia kata, kami ni tak pakai tudung. Sebab apa? Tak ada dalam Quran Allah suruh pakai tudung. Ya ayyatuhal mu'minat. Orang perempuan semua, bertudunglah kamu dengan telekung. Tak ada. Sedap juga dia konsep. Mari. Jadi bila dia mari menimbulkan ni puak-puak dhi'afin nufus, orang yang jiwa lemah, iman tak belum mantap, dia mula. Quran tak suruh ni. Boleh je tak betul. Dia masuk sikit-sikit. Itu dia panggil puak mustasyrik, puak orientalis, puak sekular. Mari puak batin ni hajar sesak pula. Dia kata ayat syariat ni ada zahir, ada batin. Hak zahir itu hak kita duduk semaya. Hak batin itu hak dia dengan Tuhan. Hubungan dia tinggi darjat, tak payah semaya. Kita kata ni puak karut belakang ni. Sama ada Islam itu diserang dari dalam dengan puak-puak batiniah yang mengaku beragama, ataupun diserang dari luar oleh puak-puak kafir orientalis yang cuba nak menyerang kita. Tapi ingat malik, Allah kata apa? Hujjatuhum dahidatun inda rabbihim. Hujah mereka lemah, lembek, tak bermaya, nak berbanding dengan hujah yang diajar, yang diturun oleh Allah melalui kitab Al-Quran, sebagaimana dalam ayat yang 17 yang kita akan baca ini. Mana kata apa? Allahul ladzi, maaf, tak habis lagi terjemahan kita. Jadi mereka itu sia-sia belaka di situ dah Tuhan mereka. Wa alaihim ghadabun wa lahum azabun syadid. Dan sebaliknya mereka akan ditimpa kemurkaan Allah. Puak-puak yang menentang Islam ini akan dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Serta mereka beroleh azab seksa yang seberat-beratnya di akhirat esok. Allah Ta'ala murka, ghadiballahu alaihim, wa la'anahum, Allah Ta'ala laknat mereka, dan Allah Ta'ala campakkan mereka dalam azab yang begitu dahsyat. Jadi atas dunia ni nampak macam relax je. Tuhan marah, tak ada rasa apa pun. Lalu je makan. Persepsi kita orang Islam ni pula, kita ni kalau orang tu derhaka ke Tuhan, kita nak suruh Tuhan tunjuk selalu. Sama ada jadi kera, jadi babi, jadi monyet, ataupun mati terjelai lidah, nak suruh nampak selalu. Tapi Allah Ta'ala punya hikmah lain. Dia nak tengok kita ni beriman kuat ke tidak. Kuat. Perbuatan ni haram. Kalau orang langgar haram ni terjelai lidah, mati kena panah ke petir, halilintar, ataupun mati kena pijak ke lori, macam kata, tak semesti. Sebab Islam ini bina di atas hujah, bukan semata-mata nak tunjuk benda yang pelik-pelik. Contohnya orang ni maki Islam.
Tengah duk ceramah tiba-tiba lidah dia belik, lidah tekak mati lalu. Dia nak kita kalau boleh nak lagu tu lah. Seperti dalam majalah apa nama tu? Majalah pelik-pelik ke, duk cari cerita pelik tu. Dia kata itu bukan cara Islam. Islam dia bagi kepada kita supaya kita berhujah. Dalam ayat lepas kita dah bincang dah. Dan kalau mereka setelah kita berhujah, nyatakan hak kita, dia tak dengar juga. Tengok ayat 15. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu je lah. Nak kata apa? Kita berkelahi pun tak habis juga. Balah pun tak sudah juga. Kita buat grup menjelaskan kekeliruan. Dia buat grup pula. Orang itu keliru, kami jawab. Nak kata apa? Tak habis. Baiklah kita buat kerja kita. Mereka buatlah kerja dia. Kalau dia rasa dia dia betul, tunggulah di hadapan Allah Azza wa Jalla esok. Baik, hujah kamu terbatal di sisi Allah Azza wa Jalla. Apakah hujah yang betul? Hujah yang mantap apa dia? Tengok ayat 17. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan kitab suci Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maknanya maklumat dalam Quran kulluhum haqq, semuanya benar belaka. Tidak ada maklumat dalam Quran yang tidak benar. Tidak ada maklumat dalam Quran yang salah fakta, tersilap yang perlu kena tulis ralat, tak ada. Yang ralat itu pencetak Quran, bukan ralat itu daripada Tuhan, tidak berlaku. Haqq wal mizan, dan menurunkan keterangan yang menjadi neraca keadilan. Ini fungsi Al-Quran. Maka munasabah ayat ini Allah Ta'ala sebut dalam ayat lepas, kita kena berhujah, lawan hujah buah-buah kafir dengan mantap. Berhujah dengan mantap untuk nak membongkar, membantah, mematahkan condemn hujah buah kafir. Dengan apa kita nak bantah? Allah Ta'ala nyata di sini dengan Al-Quranul Karim. Pakai baca Quran gitu ya? Tidak. Kita kena ambil hujah-hujah dari Quran itu, bantah balik hujah buah kafir yang tak betul. Dia panggil begitu. Maka inilah kata di para ulama Islam, kita nak berhujah, nak berdalil, yang pertama sekali dalil kita Al-Quranul Karim. Kemudian diikuti dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah An-Nabawiyah. Sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi pula ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang dhaif pula ada yang terlalu lemah. Jadi tak usah duk lari banyak-banyak lah. Kalau ada yang sahih, kenapa mau cari yang lemah? Kalau tak ada dah yang sahih, ambil yang lemah, tapi jangan terlalu lemah. Atau jangan ambil yang palsu. Jadi orang mengaji ilmu hadis itu luas. Perbahas katanya bahrul la sahila lahu, lautan yang tidak berpantai. Jadi luas sangat perbahasan dia. Baiklah, maka Quran ini telah menjadi fakta yang jelas, yang hak, yang benar. Semua ayat-ayat dia hakun nazala min indillah, turun daripada sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan duduk main. Kemudian Allah kata apa? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Dan apalah jalan yang engkau dapat tahu, boleh jadi hari kiamat itu sudah hampir masa datangnya. Tengok nota di bawah kata apa? Yakni hari kiamat tetap akan datang, dan boleh jadi sudah dekat masa datangnya. Dekat ke jauh kita dengan kiamat? Zaman Nabi SAW, Nabi sebut ana was-sa'atu kahataini. Kebangkitan aku dengan kiamat macam ni. Tapi dah 1443 tahun ni tak kiamat lagi. Apa maksud macam ni? Jawab dianya, maknanya aku
nabi terakhir, lepas pada ni kiamat. Tak ada lagi nabi celah tu. Kalau ada lagi orang ngaku nabi celah ni, kita ambil kita dalam penjara, bagi minum air garam biar dia sedar. Jangan bagi makan sedap-sedap pula dalam penjara. Manusia ni kalau dia sesak, bijak. Nak dengar cerita orang sesak bijak? Nak dengar? Dia ni ngaku jadi nabi. Macam ada kan pak kita ni ngaku jadi nabi. Jadi pihak kerajaan ambil dia masuk dalam penjara. Duk bulan-sebulan dalam penjara, pendakwah masuklah nak tengok dia taubat ke tidak. Dia kata, "Bang, awak ngaku jadi nabi?" "Nabi." Duk dalam penjara ni nabi lagi? "Nabi." Punya kuat semangat dia tak mau taubat. "Nabi." "Yo." Kalau nabi dia ada wahyu. Betul tak? Nabi ada wahyu. Berapa kali dia turun wahyu sekat dalam penjara ni? Dengar ni. Orang apa dia panggil? Orang ajar Razak ni dia cerdik kecek putar belik. Dia kata, "Malaikat mana nak masuk dalam penjara?" Mu nak suruh tubik wahyu, buat tubik duduk luar aku. Main dalam penjara, malaikat pun tak masuk. Orang masuk dalam penjara ni orang nakal-nakal. Lagu nak. Kalau kita wadah penjara kita panas-panas betul tak? Bahasa perangai kecek pandamu ni. Putar belik molek. Dia kata alasan dia malaikat tak boleh mari pasal dalam penjara malaikat tak masuk. Main-main. Baik. Jadi ayat ini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala ayat 17 ni, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran yang mengandungi maklumat yang benar dan raca keadilan untuk menjadi pemutus di antara manusia. Dalam ayat yang lepas kita dah baca kewajipan berhukum dengan syariat Allah. Dalam ayat 13, syara'a lakum minad din wa ma wasatu wa ma ikhtalaftum fi syai'in fa hukmu ila Allah. Jadi kewajipan itu Allah Taala tetapkan kepada kita, wajib kita kena berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat yang lain para pelajar tanda, ayat surah Al-Baqarah 213, apa dia kata? Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fih. Allah Ta'ala turunkan kitab bil haqqi, Al-Quran dengan benar, untuk menjadi pemutus di antara manusia apabila mereka berselisih pandangan balik kepada Al-Quran. Baik, banyak lagi ayat lain. Dalam di antara ayat yang rapat ni kita ni lagi surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Laqad arsalna rusulana. Kami telah utuskan rasul-rasul kami dengan kenyataan dan kami turunkan kepada bersama dengan mereka kitab-kitab. Mizan, ini mizan. Mizan, mana neraca keadilan, neraca ketimbangan yang benar supaya menjadi membawa keadilan kepada manusia. Habis. Ini ayat ni jelaslah kepada kita, hujah-hujah yang tak cerdik yang dibuat oleh kafir akan dipatahkan oleh Al-Quran. Habis Quran boleh pergi katak kepala orang? Tak boleh. Orang yang belajar Quran, orang alim Quran yang boleh lawan. Quran ada di situ. Kalau kita letak dalam rak buku tu, berkolak situ lah dia. Dia kena baca baru jadi. Kalau setakat beli, rumah saya ada 10 buah Quran. Baca ke tak? Tak jadi. Quran bukan sekadar beli. Quran itu dibaca, diamal dan dihayati. Baik. Akhir ayat ini. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Dan apa jalannya engkau dapat tahu? وَمَا يُدْرِيكَ. Tengok terjemahan ni. Pelajar-pelajar pegang terjemahan ni. وَمَا يُدْرِيكَ. Apa jalannya engkau dapat tahu? لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ.
boleh jadi hari kiamat itu sudah hampir masa datangnya. Tengok nota di bawah 1592. Yakni hari kiamat tetap akan datang dan boleh jadi sudah dekat masa datangnya. Oleh itu beringatlah dan janganlah lalai. Jangan lalai daripada mengerjakan apa yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. Jangan lalai kita. Sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran, dan bertindaklah dalam segala perkara menurut neraca keadilan. Kita benci setara mana ke orang pun, kita kena nilai orang itu dengan adil. Dengan adil. Jadi ayat ni Tuhan kata, wa ma yudrik wa ayyu syai'in yu'limuka ya Muhammad. Apa siapa yang boleh beritahu padamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi waktu kiamat itu sudah dekat. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Orang akan tanyamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Qul innama ilmuha 'indallah. Mu jawab dengan mantap, tak berbelah bagi, ilmu, tarikh, bila kiamat, Allah saja yang tahu. Kalau ada orang mengaku dia tahu, jetik telinga. Mu karut ni. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Apalah yang boleh mengetahui, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Tanda ayat ini surah Al-Ahzab ayat 63. Suratul Ahzab ayat 63, mana Allah Ta'ala bagi peringatan, amaran, notis kepada kita, boleh jadi kiamat sudah dekat. Kita pula ada setengah pendakwah ni duk sibuk cari hadis-hadis alamat kiamat, duk pasang ke peristiwa yang berlaku hari ni. Nak kiamat ni dalilnya gini-gini. Ni nak kiamat dah ni, dalilnya tepat ni. Air tasik dah kering. Dalilnya tiga anak raja ni berkelahi berebut takhta. Macam-macam dia punya teori. Kita kata sabarlah ustaz, sabar. Dia kata kiamat ni dua ya. Sama ada kita kiamat dulu, mana kita mati, atau kiamat datang dulu pada kita. Jadi yang betul yang sudah berlakunya, kiamat individu sudah berlaku kepada ayah kita, datuk kita, nenek kita, orang-orang sekeliling kita sudah mati. Kita menunggu kedatangan kiamat yang hampir dengan kita. Baik. Kita pergi kepada ayat 18. Yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu meminta secara mengejek-ngejek supaya disegerakan kedatangannya. Nah, mungkin orang tak percaya. Puak-puak tak percaya mari duk mai. Muhammad, kiamat. Mata. Bila? Mari duduk mai perli. Ayat perli ni pelajar tanda Suratul Namli ayat 71. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Bila? Hak mu janji tu Muhammad, bila? Mari duduk perli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Suratul Sabah sama juga. Ayat 29. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Maknanya dia orang yang tak percaya, gitulah perangai dia. Sebab dia tak percaya. Kita yang percaya ni kita takut. Orang yang tak percaya tak takut. Tak usah kata percaya kepada kiamat, percaya kepada keadilan, percaya kepada Allah. Percaya ke hati pun lain macam dah. Orang yang percaya segala benda ni hati belaka, takut dia. Jangan pergi gelak tu hati. Ada orang lain pula duduk dalam hutan seorang dia, tepi kubur, tak takut hatu. Hak peliknya, kita hak rumah jauh daripada kubur ni takut hatu. Orang hak rumah tepi kubur tak takut hatu. Dia sendiri tu hatu. Ada satu rumah kubur, malah tunjuk kubur mana dekat. Kita nak pergi melawat kubur. Ni puak-puak rumah setinggi duduk atas pinggir tanah kubur ni. Dengan tok auratnya, dengan berkembang gatunya, rambut bercerba. Kita kata banyak hatu sini. Tak, dia kata tak ada.
Setakat kita duduk sini ni, orang tanah, orang hok mati ada dah, hok mati beranak pun ada, hok mati kena bunuh ada, tak beratu. Kita kata nak beratu ke apa, mu sendiri tu hatu je. Dia sendiri tu hatu. Rambut berkoseng, tok tutup aurat, kembali kata, duk cakap atas semua orang. Tegur kita, nak pergi kubur ke tu? Iyalah, nak pergi tengok hatu. Nak kata apa? Dia sendiri tu jadi hatu, na'udzubillah. Allah, baru ni anak pergi ke kubur Tok Selehong di Topak. Dia buat lubang tengah kubur, dia buat lubang, dia masuk dalam tu. Dia duduk, orang panggil muhasabah itulah. Berani kau kita. Malam-malam kita masuk duduk zikir. Mayat belakang sekeliling ni, dia main. Dia kata kena kunci dah kubur lah ni, kena kunci dah. Dia kata kenapa kunci? Dia kata buat mak dadah ni tidur situ tak takut ke hatu. Hatu takut dia. Nak kata apa? Dia bukan takut hatu takut dia. Bisa dia lagi pada hatu. Jangan mainlah. Ya na'udzubillah, minta berlindung. Jadi kita orang kafir, bila dia tak tahu kiamat tak ada, dia tak percaya kepada Allah, dia perli main. Jadi kita orang beriman yang kita percaya kepada Allah, percaya kepada akhirat, kita takut. Mana? Nih ayat. Walladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqq. Dan sebaliknya orang-orang yang beriman merasa takut, ngeri kepada kiamat, serta mereka mengetahui dengan yakin bahawa ia adalah suatu perkara yang benar akan terjadi. Jadi oleh kerana kita takut, oleh kerana kita yakin, kita percaya kepada perkara yang akan terjadi, jadi kitalah yang takut. Puak kafir tak takut. Sebab apa tak takut? Dia kata dia mati jadi tanah. Bila jadi tanah, apa mau pukul-pukul? Mau azab apa lagi sudah jadi tanah. Ataupun dia belum masuk tanahnya bakar debu. Ni debu pun campak dalam air. Mau cari. Apa dia? Sebab dia takut. Dia mana mau cari, dia kata. Allahu akbar. Jadi para jemaah sekalian, ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-Mu'minun ayat 60. Allah kata apa? Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka yang telah melakukan ibadat banyak, tapi hati dia gemetar, bimbang, cemas, takut ibadat itu tidak diterima, diqabul oleh Allah Azza wa Jalla, itu orang-orang yang beriman. Jadi pernah Sayyidah Aisyah tanya Nabi SAW. Dia kata, siapa dia puak ni? Puak hak zina, hak minum arak, hak judi ke? Nabi kata, tak. Ini adalah orang yang beriman, yang telah beribadat tapi dia cemas, takut ibadat dia tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ini kena letak situ. Kita kena letak di sini. Dalam doa kita sambut Ramadan, ingat tak? Kita minta 3 perkara kan? Salimni li Ramadan, minta sampai Ramadan. Bila sampai Ramadan, minta habis Ramadan. Yang kedua, wasallim Ramadan ali, berilah peluang kita beribadat dalam Ramadan ini. Yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah semua kebaikan yang kita buat itu. Ini kita nak. Jadi orang mukmin, hati dia gementar, hati dia takut Allah Taala tidak kabul, tidak terima apa yang telah dia lakukan itu. Sepatutnya begitu kita. Ni doa, aku ibadat banyak, takut apa kita? Sedap confident. Dia panggil overconfident orang ni. Takut. Saya ibadat. Mana ada masalah apa. Ibadat kita pula kuat. Ibadat yang telah diperakui oleh majlis ahli-ahli ibadat. Majlis suluk. Majlis tu majlis ni. Walaupun tidak diperakui oleh sunnah Nabi, tapi diperakui oleh majlis sekian-sekian. Apa kita? Berani awak memperakui ibadat yang tidak disyariatkan, yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Kita kata jangan berani-berani memperakui sesuatu perkara gaib tanpa melalui jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kita kempen para jemaah
Kita kempen para pelajar, marilah kita beramal dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk modify, nak modify kereta boleh, nak modify ibadat jangan. Baik, kita pergi kepada seterusnya ayat ni. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang yang membantah, tak percaya mengenai hari kiamat itu tetap berada dalam kesesatan yang jauh terpesong. Jadi mana-mana orang tak percaya kepada kiamat, itulah manusia yang terpesong, manusia yang jauh daripada jalan yang benar. Jangan sekali-kali kita mengikut mereka, jangan sekali-kali pergi ikut puak-puak yang sesat. Na'udzubillah. Alhamdulillah para pelajar sekalian, tamatlah huraian ringkas kepada 3 ayat yang kita baca ini. 16, 17, 18 surah Asy-Syura. Surah Asy-Syura. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita pindah kepada mengutip 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini. Daripada ayat Asy-Syura 16, 17, 18, apakah faedah yang dapat kita kutip? Yang pertama, tulis faedah yang pertama, ayat 16. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lah, ila akhir ayat. Orang-orang yang berhujah, menyangkal dan membantah tentang kebenaran agama Allah sesudah orang itu terima. Kata ulama tafsir, ulama tadabbur kata annalladzi yujadil, orang yang berhujah, berbantah, walaupun dia pandai sekalipun, tapi kalau hujah dia semata-mata nak membatalkan benda yang benar, benda yang hak, nak mengisbatkan benda batil, maka itu satu hujah yang mazmum, yang dicela pada syarak. Macam kita hari ni juga, kita tahu benda ni menyalahi sunnah Nabi SAW, tapi kita menggunakan saluran-saluran supaya nampak apa yang kita buat ni benar. Kita kata hujah itu, walaupun kamu gunakan akta, gunakan apa saja pun, dia tetap tidak mempunyai nilai di sisi Allah Azza wa Jalla, walaupun diperakui oleh manusia sekian-sekian. Diperakui, akulah. Sebab kita ada mizan. Allah Ta'ala sebut, wal mizan. Wallahu alladhi anzal kitab bil haqq wal mizan. Kita ada neraca timbangan. Ibadat kita ni tak boleh sewenang-wenang yang kita ambil sana sini. Ibadat kita ni kena ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hak Nabi ajar, betul. Hak Nabi tak ajar, tinggalkan dalam perkara ibadat. Jangan keliru. Ni setengah ni penyokong. Ahli-ahli modify ibadat ni, dia guna hujah yang tak betul. Dalam perkara adat, boleh kita ubah, kita modify, selama tak bercanggah dengan syariat. Tapi dalam perkara ibadat, tak boleh kita reka sendiri, sebab dia sudah ada SOP dia. Maka kata di para ulama, dalam ayat yang sama lagi, walladzina yuhajjuna fillah, dia kata, hujah dalam kitab Allah Ta'ala ni ada 2. Penggunaan. Tulis ni pelajar. Ni nombor 2 ni. Tulis. Ini nombor 2. Nombor 2 daripada faedah. Nombor 2. Al-hujjah fi kitabillah yuradu biha naw'an. Dalam Quran, Allah Ta'ala guna perkataan hujjah kepada 2 kumpulan. Hujjah yang pertama, al-hujjatul haqqus sahihah. Hujjah yang benar, yang sahih. Seperti firman Allah Ta'ala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Ini hujjah yang kami bawa, kami beri kepada Ibrahim. Itu dipanggil hujjah yang benar. Dalam itu surah Al-An'am ayat 83 ataupun surah Al-An'am 149, qul falillahil hujjatul balighah. Falillahil hujjatul balighah, bagi Allah lah hujjah yang mantap, yang kuat. Itu dia panggil hujjah yang mana? Hujjah yang jelas.
Yang kedua, hujah digunakan untuk yang benar ataupun yang salah. Seperti ayat kita ni. Walladzina yuhajjuna fillah. Ni ayat kita baca ni. Orang-orang yang berhujah menyangkal ayat-ayat Allah Taala, maka itu hujah juga, tapi hujah batil. Dia panggil hujah yang batil. Dalam surah Ali Imran ayat 20, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Kalau mereka berhujah denganmu, kata aku serah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Mana kita tak percaya hujah-hujah kafir ni tak boleh pakai. Habislah kita kan. Maka itu yang kedua, hujah dalam penggunaan Allah Taala guna dalam Al-Quran, hujah ni untuk dua-dua pihak. Yang benar pengguna hujah, yang kedua pengguna hujah juga. Cuma atas kita pula kita kena pilih. Dan ayat ini juga tengok di ujung ayat tu, walahum azabun wa alaihim ghadabun walahum azabun syadid. Orang-orang yang menyalahgunakan hujah, memutarbelikkan fakta agama, contohnya nak membenarkan ajaran sesat dia, ajaran salah dia tu, wak mari hujahnya pelik-pelik. Kono-kononya sahabat ni melompaklah dalam zikir. Kita kata hujah apa ni? Sahabat naik unta gini. Orang jalan unta kenapa tak? Jadi di dalam zikir la ilaha illallah, maknanya itu dalil bolehnya kita bergoyang waktu nak zikir. Apa punya dalil macam ni? Dah naik unta lah awak nak bergoyang. Jadi kita kata tukar-tukar ibadat yang tidak diajar nak diajarkan juga, maka itu dia panggil orang yang mereka-reka dalam ibadat. Orang ini juga duduk dalam bahaya sebab mereka mengajar kepada manusia yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pergi kepada yang ketiga. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq. Allah Taala yang menurunkan kitab. Maka kita mengatakan bahawa para pelajar sekalian kena ingat bahawa bila kata kitab itu turun daripada Allah Azza wa Jalla, itulah ulama ahli sunnah mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, bukan cakapan manusia. Jadi semua hak Tuhan kata benar, telus, comel, hikmah, adil, molek belaka. Gitu ya, kita kata ringkas. Dan dalam di ayat Tuhan kata bil haqqi wal mizan. Mizan itu maknanya neraca, timbangan yang adil, yang saksama. Jadi kalau kita tak ikut dalam cara neraca Al-Quran, kita akan jumpa dalam neraca kepincangan wal iyaz billah. Yang keempat, mari kita belajar sikit ilmu tadabbur Quran secara ayat ni. Tuhan kata apa? Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qaribun. Tanda sini pelajar. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Apalah jalan yang engkau dapat tahu? Terjemah dia. Wa ma yudrik, mu tahu macam mana? Bagaimana kamu boleh tahu kiamat tu dekat? Macam mana? Maka fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat ini juga menyatakan Nabi sendiri sallallahu tidak tahu bilakah tarikh kiamat. Tak tahu. Bila ditanya oleh Jibril alaihissalam, hadis panjang Jibril kan, dia tanya tentang Islam, iman tu. Akhir sekali Jibril tanya, mata sa'ah? Bila kiamat? Nabi kata apa? Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Jibril, orang yang ditanya bukan lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau mu tak tahu, aku pun tak tahu. Maknanya Jibril tak tahu, Nabi pun tak tahu, Allah Taala saja yang mengetahui. Mari zaman kita ni orang putih tahu. Dia buat buku kiamat pada tahun 2012. Sampai hari ni sudah berbohong orang putih 10 tahun. Nak percaya lagi? Tak usah percaya. Tu orang putih tak apa. Ni ulama juga tulis dalam buku dia teori. Bermula daripada Adam sampai ini berapa ribu tahun. Sekarang sudah berapa ribu tahun. Bermakna kiamat kita akan berlaku pada tahun 2000 berapa puluh ginilah. Kita kata teori. Tak usah percaya. Nabi tak boleh bagi tahu, malaikat tak boleh bagi tahu, awak boleh bagi tahu? Tak.
Siapa dia mengakui tahu tarikh kiamat, maka orang itu telah melakukan pembohongan, membohongi Al-Quran. Hati-hati. Baik. Satu lagi dalam ayat yang sama ini, tulis pelajar. Semua tempat dalam Quran, kalau Tuhan tanya, wa ma adraka, apa yang kamu tahu? Dengar ni, wa ma adraka, apa yang kamu tahu? Faqad uqiba bi bayanihi. Allah Ta'ala akan jawab. Contohnya, wa ma adraka ma hiya. Tuhan kata, narun hamiyah. Wa ma adraka al-qari'atu mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nas. Maknanya, apa itu al-qari'ah? Pada hari manusia berdiri. Mana setiap soalan, wa ma adraka, apa yang kamu tahu? Allah Ta'ala akan jawab. Tapi dalam ayat ini, wa ma yudrika, bagaimana jalan kamu nak tahu? Tuhan tak jawab. Tak jawab. Walam yu'aqib bi bayanihi, macam ayat ni. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Apa jalan yang kamu nak tahu kiamat tu dekat? Macam mana? Tuhan tak bagi tahu. Habis macam mana kita nak tahu ni? Macam mana Tuhan kita nak tahu ni? Menarik juga ni para pelajar. Kata di ulama, kita kena panjang sekali istiqra'. Kena kumpul ayat-ayat kiamat dalam Quran, barulah tahu ini tanda kiamat, ini akan berlaku, akan. Tapi bila tak tahu. Berbeza dengan wa ma adraka, dia jawab lalu. Wa ma adraka, wa ma, Allah Ta'ala akan jawab terus. Wa ma yudrik, tak jawab. Dengannya. Sebagaimana kata Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, telah meriwayatkan daripada dengan sanadnya daripada Sufyan bin Uyainah, ulama tabi'in, ulama tafsir. Dia kata apa? Ma fil Qur'ani wa ma yudrika falam yukhbirhu. Semua dalam Quran Tuhan kata wa ma yudrik, bagaimana jalan kamu nak tahu? Tuhan tak bagi tahu. Nak nyatakan kita tu supaya kita mikir, ta'ammul, tadabbur kepada ayat Allah Ta'ala tentang kiamat. Tapi wa ma kana ma adraka, apa yang kamu tahu, faqad akhbarahu, terus dia bagi tahu. Banyak contoh ayat tadi kan. Al-qari'atu wa mal ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nas. Sasaran itu. Baik, para pelajar sekalian, kita bagi yang terakhir, yang kelima. Yang kelima, tengok ayat 18. Walladzina amanu musyfiqun. Orang-orang yang beriman takut sentiasa, bimbang, takut kepada apa? Takut kepada Allah. Dalam ayat lain Tuhan gambarkan orang takut ni siapa dia? Tengok dalam surah An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an zikrillahi wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Laki-laki yang tidak melarangkan mereka, tidak melalaikan mereka dengan perniagaan, dengan jual beli, tak larang. Tetap mengingati Allah Azza wa Jalla, mendirikan salat, bayar zakat. Tapi yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka tetap takut pada hari yang terbeliak biji mata, iaitulah pada hari kiamat. Terus kata kiamat, mati terbeliak biji mata dah kita. Kita kena takut saat kematian. Kalau kita mati tidak beriman, tidak mati dengan husnul khatimah, tidak mati dengan membawa bekalan amalan yang banyak, tidak mati dengan hati sejahtera, ini jadi masalah kita. Jadi kita sejahterakan hati kita daripada benci sama-sama kita, ahli-ahli ibadat membenci sama-sama ahli ibadat. Allah dia tu yang duduk tempat aku sah depan. Panjang lagi ke sah depan tu. Dia duduk sini, awak duduk sini, pelik apanya? Hai, 20 tahun saya duduk sini, sejadah kita ni. Awak tukar tempat. Oh, dia berkelahi. Berkelahi nak duduk sah depan. Syaitan masuk. Allah, saya duduk sini lama dah ni. Ahli masjid ni lama dah ni. Mari orang baru pula menguasai. Oh, sakit hati pula. Jadi semua perangai-perangai ni wajib kita hapuskan. Barulah kita betul-betul orang takut untuk bertemu dengan Allah, kecuali biqalbin salim, dengan hati sejahtera. Jadi kita sejahterakan hati kita daripada penyakit-penyakit yang dalaman. Dalam ayat lain, ayat Al-Baqarah 281, yang tadi cakap dah tadi, Rijalun tadi, surah An-Nur ayat 37. Satu lagi ayat sebagai penutup, surah Al-Baqarah 281,
Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tuan-tuan puan-puan, ambil ayat ni. 281 surah Baqarah. Berlatih hafal mengapa pagi ni. Malah nanti kita buat semaya tahajud, kita baca ayat ni. Setelah kita faham makna, tuan-tuan dan puan-puan akan menangis. Basah pipi kita, basah janggut kita dengan ayat ini. Ayat ini ayat munajat nama dia. Ayat ini ayat munajat. Dengar kita baca baik-baik. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kamu semua pada hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Bila? Bila kita mati. Masuk dalam kubur. Keluar dari kubur, berdepan dengan Allah Azza wa Jalla. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian akan ditunaikan semua apa yang kita buat atas dunia ini. Kita buat baik, baiklah kita dapat. Buat jahat, jahatlah yang kita dapat. Sebagaimana kata ulama, kata ahli nasihat, dia kata apa? Suratan amalan kita. Yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulisnya. Kita nak tulis apa sekarang? Nak baca hak baik di depan Allah, tulisnya baik-baik. Dengan puasanya, dengan solatnya, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan hati sejahtera, tak sakit hati kepada orangnya, semua itu Tuhan tulis. Wahum la yuzlamun. Mereka tidak dizalimi. Allah kata keadilan telus. Aku akan buat neraca timbangan yang adil. Tidak siapa dizalimi. Saya yakin dan percaya kalau ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, kita hafal ayat Quran ni, kita memahami makna dia, kita solat tahajud, kita akan menangis. Kalau tak boleh solat pun, baca seorang-seorang pada saat kesunyian waktu malam. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, berilah kepada kami kehidupan sebagai seorang muslim, sebagai orang beriman, melakukan ibadat dengan sebaik-baiknya, ikut Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, menjauhi syirik, khurafat, bid'ah dan perkara-perkara mungkar dan maksiat, bersihkan hati kami daripada sifat-sifat yang keji, bersihkan hati kami daripada perkara-perkara yang tidak baik, bersihkanlah lidah kami daripada percakapan yang tidak baik. Ya Allah, matikan kami dengan husnul khatimah, supaya kami mendapat pulangan, mendapat balasan yang baik, dan berakhir mendapat syurga-Mu. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina. Ya Allah, Engkau al-afu, Tuhan yang suka memaaf. Maaflah kesalahan kami, maaflah kesalahan dua ibu bapa kami, maaflah kesalahan keluarga, isteri dan anak-anak kami, maaflah segala kesalahan kami yang zahir dan yang batin. Ya Allah, jadikan kami dan mereka semua orang-orang yang telah Engkau bebaskan daripada senarai ahli neraka. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca sekali ayat ni, ikut semua. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Baca sentiasa, faham, tulis makna dia, bacalah. Mudah-mudahan menjadi ayat pelembut hati kita yang sangat keras, yang sangat malah beribadat, yang banyak masalah kita dengan manusia dan juga dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan hati kita ni qalbun salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi ayat 19 dalam siri yang akan datang.